Hi, Assalamualaikum. My name is Muhammad Amin bin Zulkarnain. Metric number I19203989. Today I would like to present my fellow partner Muhammad Farhan bin Nasaruddin to introduce our report enterprise about the Hias company. So, first and foremost is an introduction about this Hias company. The Hias is a company that specializes in producing entire decorations stitches based on customer preference and desire. The Hias has also worked in the decorative sewing industry for over 20 years. And last but not least, the Hias provide a variety of service including wedding backdrops, curtain, tablecloths, cushion cover, and many more based on client preference and budget. So next, this is organizational structure. There are three, which is manager, tailor, and assistant tailor. So first is the manager, or we gonna be call it owner. So she gonna take an order and instruction from customer, be the head of operation for each order, and the chief planner to arrange manufacturing to each order. And third is a taking care of worker welfare and wages. So next is a tailor. First, she make a stitches and design based on from customer order. Second, make an order measure a fabric that used for a work from factory or shop. And third is to make sure that assistant do it a proper way according from her order. So last but not least is the assistant tailor, which is first give an assist to main tailor during the process of work. Second, giving an idea for customer order. And last but not least is assist customer by their order. So next is the business model. The Hias is a sole proprietorship because the owner use own capital or money to starting a business. So the Hias is not any franchise business or any retail business, but the Hias is coming by own self. Okay, second is the product and services. The Hias is a service that provide to the customer, which is specialized in sewing and producing entire decoration stitches based on customer preference and desire. So the Hias is services that make to the customer based on customer requesting and what customer pay for them. So next is the marketing strategy. Marketing strategy is the management use up to a technology such as like internet, Facebook, Instagram, email, website, and other social media things. So their services is on mobile, and they are gonna wait for the customer order by online. So operation strategy is a DHS method of selling is based on online sales and online order. The operational time is not fixed and based on customer order. So their work hour, operational hour is based on the customer order, and they're gonna finish up based on customer preference times and dates. So last but not least, for me, it's a final financial achievement. So it's gonna be like here. So if you guys can't see it clearly, guess you guys can see it on the report. So it's gonna track from year 1, year 2 until year 3 the progress and the build for the Hias company. So thank you so much from our group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Nasaruddin. Nombor metrik saya I18102865. Hari ini saya akan membentangkan bahagian 2 untuk report small business enterprise. Untuk part 2 ni, dia melibatkan yang pertama company analysis yang saya kena buat, tim kami kena buat, iaitu SWOT, kekuatan, kelemahan dan peluang dan juga ancaman yang syarikat yang kami pilih ini. Untuk kekuatan, Hias Enterprise dia ada
dia ada reputasi yang agak bagus kerana dia sudah bertapak lama dalam industri ni, dan dia juga dia dia punya servis adalah rendah berbanding dengan syarikat lain kerana dia kecil saja. Yang kedua, kekuatan dia adalah yang jarang ditemui di tempat lain adalah dia membuat barangan jahitan berdasarkan cita rasa pelanggan diorang. Maksudnya kalau nak buat jahitan atau nak design lansir macam mana, bagi je gambar ataupun lakaran kepada syarikat ni, diorang akan buat. Kalau biasanya pada akhir produk saya dapati pelanggan akan berpuas hati lah sebab itu cita rasa diorang. Yang kedua, kelemahan dia saya dah jumpa dengan owner ni, dia jarang pergi kursus keseluruhanan yang disediakan oleh pihak agensi kerajaan kerana dia kata macam dia tak selesa. Pada masa yang sama, kelemahan kedua dia bersangkut paut pada yang pertama, iaitu tuan punya kedai ni juga dia macam kurang maklumat tentang peluang-peluang perniagaan yang agensi kerajaan dan Kementerian Usahawan sediakan pada kali ni, pada era COVID ni, yang di mana diorang untuk tujuan untuk mendigitalisasikan perniagaan di luar bandar ini. Tapi kita tengok pada peluang, selain daripada kelemahan dia, peluang kalau saya tengok sepanjang saya jadi konsultan di situ, peluang dia akan lebih besar sebab dia dah ramai ambil order daripada pelbagai daerah dari seluruh Malaysia. Jadi kalau dia ada social media platform atau website, saya rasa syarikat ni boleh pergi kembang jauh. Tapi masalah dia owner je tak reti buat IT ni, itu masalah dia. Kedua, saya juga dapati bahawa peluang yang paling kritikal dalam industri pembuatan dan penghasilan ni adalah dia kena ada tenaga kerja yang cukup. Maksudnya bila owner tu ambil, saya perasan bila owner tu ambil barang, dia contohnya ambil order 13 pelanggan lah, design, dia tak menang tangan untuk menghasilkan keluaran jahitan dia pada masa yang ditetapkan. Maksudnya minggu depan nak kena hantar rumah A, esoknya baru nak kena hantar rumah B juga. Tapi dia boleh siapkan rumah A je, yang rumah B tu dia kena anjak ke minggu hadapan. Maksudnya dia punya timing constraint je tak betul-betul tepat lah, sebab dia buat seorang. Itu masalah ni. Dia lah nak kena fikir, dia lah nak kena buat benda tu, dia lah nak kena design. Itu problem dia. Dan ancaman yang saya rasa pada dunia pada tahun 2021 ni, ancaman dia agak kuat kerana apabila dia mengeluarkan dalam industri jahitan, company lain yang besar juga ada mengeluarkan servis yang sama. Cuma ancaman tu lebih kuat kepada Dasyat Enterprise ni kerana dia kecil. Contoh ancaman seperti kalau kita tengok gudang seperti IKEA, MK Curtain, dua syarikat tu dia lebih kurang sama je macam Dasyat Enterprise ni. Dia keluarkan design, lepas tu dia keluarkan katalog lansir yang cantik-cantik semua. Cuma lagi kuat ancaman adalah daripada IKEA, sebab orang dah tahu IKEA, orang pergi sana, lepas tu orang siap foto selfie semua, dia keluarkan Instagram user. Tapi Dasyat ni tak ada, dia macam terperuk dia dekat Kuala ni, dia terpencil, dia jadi terpencil. Dan lagi satu, owner dia tak ada website platform semua, marketing dia tak pandai sangat. Itulah masalah dia. Okey. Baik, untuk business problem ni, seperti saya katakan tadi dekat SWOT analisis, dia Dasyat Enterprise ni dia offer jahitan, servis jahitan
dan dia banyak terima tempahan daripada pelanggan, dan ada juga tender sekolah seperti RPK, Raja Perempuan Kasum yang dia buat lansir untuk bilik kelas semua. Tapi dia juga mengalami sedikit kesulitan dan constraint di mana saya ada listkan di sini. Constraint yang pertama adalah untuk menyiapkan tempahan pelanggan. Orang bila main dengan pembuatan ni, dia main dengan masa. Kalau lambat sikit je, orang dah tak nak beli lah. Itu cabaran kalau kita membuat dalam bentuk hasil pembuatan. Kedua, tenaga kerja kena cukup. Sebab orang yang dalam pembuatan ni seperti Dacia Enterprise ni, dia perlukan tenaga kerja yang cukup untuk siapkan. Dia lebih kepada project oriented lah. Dia kena ada masa, time lapse dia berapa. Kalau tak buat lakaran tu, memang huru-hara boleh jadi. Ketiga, constraint yang ketiga adalah owner ni dia tak nak menerima perubahan lah. Dia dah selesa sebab dia dah 20 tahun berniaga. Dengan cara dia macam tu, dia rasa ada je customer, elok je. Jadi bila perubahan tu nak dia perlu berubah, tapi dia tak nak berubah sebab dia dah selesa dengan keadaan dia. Orang panggil dalam safe zone lah. Dan constraint keempat adalah mendigitalisasikan perniagaan. Ini memang owner tak buat lah. Sebab apa? Sebab dia kata dia penat. Dia kata dia tak faham sangat nak guna website macam mana kan. Tapi kalau dia hire consultant atau web developer, tapi tu kena keluar modal sikit lah, walaupun agak mahal. Tapi saya rasa itu satu pelaburan yang agak baik untuk kesinambungan perniagaan Dacia Enterprise ni. Seterusnya untuk problem Dacia Enterprise hadapi ni, saya dah dapat satu proses dan step di mana dia menceritakan bagaimana kekurangan-kekurangan itu dapat ditutup. Ini adalah proses. Ini satu lakaran yang saya bagi dekat owner lah masa saya jadi consultant tu. Pertama, design. Dia ada design. Lepas tu kedua, manage atau quality control. Bila kita buat tu, kita kena control quality tu supaya nanti bila tak ada lansir tu mudah rosak. Lepas tu pull. And keempat, dia kena ada vendor relationship ni, maksudnya supplier lah. Supplier kita Dacia Enterprise ni dia tak ada buat kain dia sendiri. Maksudnya dia tak ada ambil bahan mentah dia sendiri. Dia ambil daripada orang lain, daripada kilang-kilang. Dia jadi macam middle lah. Dia ambil daripada pemborong. Lepas tu inventory. Dia kena masa dia ambil order tu, dia kena siapkan cukup-cukup bahan untuk siapkan tempahan tu. Kalau tak cukup bahan, dia terpaksa pergi kilang tu balik, itu dah kena anjak masa juga. Lepas tu skill dan capability ni, skill tenaga kerja dan orang-orang dia kena ada skill di mana bila menjahit tu, nak menghasilkan barang tu, dia kena betul-betul tepat lah dia punya ukuran. Kalau silap sikit, saya pernah nampak lansir tu terangkat sikit daripada belah kiri. Dia tak simetri. Lepas tu, habis daripada tu, owner akan tengok sama ada produk tu okey ke tak. Kalau tak okey, dia ada tambah-tambah touch up sikit lah. 8, biasanya hujung bulan saya tengok KPI metrik ni lebih kepada pekerja. Saya tengok berapa hari diorang kerja semua. Lepas tu diorang datang pukul berapa, ada overtime tak. Kalau overtime, kita bagilah sikit bonus, bagi menghargai. Sebab pekerja tak ramai, dia ambil dalam 2 orang je. Satu pembantu, satu jahit, orang tukang jahit, satu pembantu tukang jahit, sebab nak jimatkan kos. Kelebihan just in time, dia bagi kita pegang stok pada kadar minimum, dan cost inventory pun agak rendah. Dan
dia kurang bila kita ambil just in time process ni, dia kuranglah sikit pembaziran. Maksudnya terlebih kain ke apa ke, dia tak ada, dia memang cukup-cukup je. Maksudnya tempahan tu perlukan apa bahan-bahan dia semua memang akan siap cukup-cukup, dia tak ada terlebih. Dan dan pulangan daripada perniagaan tu pun akan menjadi agak tinggi kerana dia kurang pembaziran. Dan keempat, dia servis ni dia berdasarkan permintaan orang. Kalau orang tu order baru buat, kalau tak order dia tak adalah beli bahan. Kalau beli bahan dulu, kalau tak ada orang order, benda tu akan beku. Jadi pada masa yang sama dia akan dia akan jadi macam kita terbenam duit dekat situ lah, sebab orang tak ada order tapi kita beli bahan terlebih. Baik, untuk kekurangan just in time service ni, just in time model ni, pertama tak boleh buat silap. Untuk orang baru yang baru buat bisnes jahitan ni, saya tak recommend lah pakai benda ni. Macam company yang saya pergi ni, owner tu dah memang benda tu memang dia buat selama 20 tahun. Jadi dia dah biasa dah buat benda tu. Jadi saya recommendkan benda ni. Dia ikut orang, ada setengah orang dia boleh buat pakai model ni. Kalau macam orang baru ke, baru dalam setahun dalam bisnes jahitan, dia tak sesuai lah pakai model ni. Kedua, inventory dia memang low lah, sebab dia beli bahan untuk barang, untuk satu tempahan macam tu je, dia tak ada simpan barang. Kalau dia permintaan dia tinggi, dia terpaksa pergi kilang ke mana-mana ke untuk cari bahan untuk buat siapkan order pelanggan. Untuk ketiga, dia kena ada hubungan baik lah dengan kilang-kilang dan kilang-kilang yang buat kain ni semua. Kalau dia macam dia buat pasal dengan mana-mana orang-orang pengeluaran ni, dia susah sikit nanti nak cari bahan untuk siapkan permintaan pelanggan pada masa akan datang. Stok yang terakhir, stok level dia atau stok bahan dia tak banyak. Jadi kebarangkalian dia untuk gagal untuk menyiapkan tempahan tu agak tinggi. Tapi macam owner yang saya cakap tu 20 tahun, dia tak ada masalah dalam membuat ukuran bahan dalam setiap kali dia buat jahitan lansir. Untuk cadangan dan penambahbaikan, saya pakai JIT, just in time concept lah. Kerana dia mengurangkan inefficiency dan maksudnya mengurangkan masalah dalam proses pembuatan, dan dia juga kurangkan masalah inventory kalau owner tu pandai main dengan masa. Dan lagi satu, proses ataupun just in time concept ni dia melancarkan operasi dalam pembuatan, sektor pembuatan, kerana semua benda dah dikira. Semua benda maksudnya dari start awal tu berapa hari bulan, lepas tu sampai ke akhir, bila hujung-hujung nak lagi sehari nak hantar rumah customer, benda tu saya tengok dia dah siap dah ubur corak semua tu. Jadi dia kuranglah masalah kesulitan di situ. Seterusnya, supply stock. Untuk supply stock, dia penambahbaikan dia di situ. Kalau boleh, biasanya owner dia akan saya recommendkan owner jangan ambil banyak tempat lah. Dia ambil daripada satu tempat tu, sama ada dia ada satu tempat tu, biasanya dia ada lah barang-barang dia semua. Dan paling biasanya kalau kita ambil dari satu tempat, dia akan offer harga yang agak bagus lah berbanding kita ambil dari banyak tempat, dia akan jadi mahal. Lepas tu demand of stock, permintaan stok pun akan lebih baik lah. Kerana konsep ni juga dia konsep ni dia membuatkan kita bersedia lah sekiranya terdapat apa-apa
penambahbaikan ke untuk dalam satu tempahan tu. Dan untuk order yang besar, kalau satu customer tu nak order banyak lansir atau macam sekolah tender tu, dia save dia kurang lah duit tak adalah kurang lah pembaziran. Sebab apa? Bila kita buat macam ni, kita dah tahu dah ini perlukan berapa. Kalau order yang besar, kita beli bahan pun banyak lah, bahan pun besar lah. Dia bergantung kepada volume customer tu. Lagi satu, bila buat lakaran ni, saya meyakinkan owner tu ambil lah pekerja, ambil orang jahit. Tu yang tambah tukang jahit seorang dengan pembantu tukang jahit. Pembantu tukang jahit tu sebenarnya untuk kurangkan gaji dia je. Tapi kerja dia sama je. Cuma ada seorang je yang bagi arahan. Iaitu yang tukang jahit tu, dia mengajar lah orang yang pembantu tu. Itu je. Seterusnya, ni appendix lah. Ini adalah carta organisasi Dasyas Enterprise yang saya lakarkan kepada diorang. Dasmawati binti Mak Johar ni ketua operasi. Farah Wahidah ni adalah orang tukang jahit, dan pembantu tukang jahit Nur Nazima. Ni kewangan dia. Kewangan ni saya saja tunjuk sebab dia buat, asalnya dia buat dalam buku lejar. Buku lejar dah yang 5 tahun lepas, yang saya catat balik. Saya tengok balik buku lejar dia, tengok catat balik kos berapa. Kalau tidak, dia tak kira, dia tak tahu berapa banyak duit yang dia keluarkan. Ini untuk bulan Mei punya, lebih kurang sama lah. Ini untuk Jun. Kat sini kita boleh nampak lah duit keluar masuk dia kat mana semua. Pada awalnya owner dia tak nak bagi tengok benda ni. Sebab apa? Dia kata macam privacy lah, pembelanjaan dia semua. Kalau kita tengok benda biasa financial, mana-mana company dia agak sensitif lah, sebab kita boleh tengok kat mana duit tu dia belanja kat mana semua. Dia agak tak selesa lah. Tapi saya dapat yakinkan dia untuk bagi kat saya kena pandai PR lah. Ni untuk inilah hasil kerja Dasyas Enterprise untuk customer yang baru ni. Time ni saya melawat site visit rumah orang ni. Dia dekat Sayung. Dia tempah lansir ni. Kami buat dalam 3 jam juga nak siapkan benda ni. Dia agak lama lah. Ini mula-mula dia pasang tirai. Lepas tu ni yang saya kata dia kena betul-betul tepat tu. Nampak? Dia kena pasang tirai. Yang 3 ni kena betul-betul selagi. Kalau tidak, dia akan sengit. Dan finishing tu ataupun produk akhir dia, kita dapat lihat lah, dia ada buat pengantin, bilik pengantin. Lepas tu tirai pentas sekolah yang belah kanan sekali ni, yang atas sekali. Yang bawah ni ada lansir-lansir lah, rumah-rumah dekat sini yang buat tempahan. Dia ada juga buat bidai lah, bidai untuk rumah. Ni antara servis yang ditawarkan lah dekat Dasyas Enterprise ni. Tapi overall, apa yang saya dapat simpulkan dekat sini, Dasyas Enterprise ni dia problem dia ada 2-3 problem dia di mana dia kurang menghadiri kursus usahawan. Kedua, dia kurang minat dan mendigitalisasikan perniagaan dia. Sebab dia kata dia malas nak pergi kursus. Itulah reason yang saya dapat daripada hati owner tu sendiri. Okey, itu saja pembentangan daripada saya, Farhan bin Nasaruddin, nombor matrik I 18102-865. Sekian, terima kasih.